Datuk Pengerusi, terima kasih. Dalam membahaskan di peringkat jawatankuasa Kementerian Pertanian, saya merujuk kepada 3 butiran: 120,900 subsidi harga beras, 120,700 insentif pengeluaran padi, 120,400 pemberian subsidi harga padi. Datuk Pengerusi, satu-satunya entiti yang diberikan izin oleh kerajaan untuk import beras dari luar negara ialah Bernas. Kita import dari Vietnam, Thailand, Pakistan, India antaranya. Dan mengikut rekod, kita sekarang import sehingga 1 juta tan metrik setahun. Dan saya mendapati sejak tahun 2008 antara 60 hingga 80% daripada keseluruhan import tahunan Bernas adalah dari Vietnam. Dan beras Vietnam ini harganya lebih murah berbanding beras Thailand. Murahnya sehingga 60 hingga 80 US dollar bagi 1 tan metrik. Yang ingin saya timbulkan adalah, kalau demikian besar peratusan import beras dari Vietnam, kenapa kita tak nampak beras Vietnam dalam pasaran? Yang kita nampak adalah beras yang tertera label beras Thailand. Atau apakah pihak yang berkenaan, pihak pemborong ataupun pihak pengimport ini, dia ambil peluang di atas loophole definisi perintah beras, grade dan kawalan, yang mendefinisi misalnya beras super tempatan ST15 kandungan hancurnya tak boleh melebihi 5%. Tapi dalam definisi itu masuk juga, dan apa-apa peratus beras import itu pun boleh dianggap sebagai beras tempatan. Jadi kerana beras Vietnam ni harganya murah, walaupun kualitinya rendah, saiznya cuma 6.8 mm berbanding beras Thailand dan beras Malaysia 7.2 mm. Beras Vietnam ni juga tasteless dan dia berkapur berbanding dengan beras Thailand dan beras Malaysia. Jadi kerana harganya murah, kita import dengan banyak, kemudian kita gunakan loophole dalam definisi perintah beras, maka kita jadikan dia sebagai beras tempatan, barangkali ST15 dan sebagainya. Ini barangkali yang Mohd Menteri boleh beri penjelasan, kerana realitinya di dalam pasaran sana kita tak jumpa beras Vietnam, baliknya beras Thailand. Ya. Kalau itu berlaku, apakah ini bermakna Bernas dan peniaga mengaut keuntungan berganda? Ya, pengguna membayar harga tinggi ikut harga beras Thailand, tapi sebenarnya beras Vietnam yang dikampitkan. Ya. Atau dicampur beras Thailand dan beras Vietnam. Apakah ini berlaku, dan setakat mana kementerian melalui Badan Kawal Selia mengambil tindakan? Saya juga ingin bertanya kepada Mohd Menteri, apakah benar dalam tempoh terdekat ini Kementerian Pertanian akan bagi lagi AP kepada Bernas untuk import beras, dan Kementerian Pertanian akan menandatangani perjanjian dengan sebuah syarikat yang namanya Jejak Bakat untuk import beras stockpile dalam kira-kira 50,000 tan metrik lagi dari Pakistan. Dan kemudian kabarnya sudah ada perencanaan untuk Bernas membeli balik back to back dari Jejak Bakat ini, ataupun itu sekadar satu rumah saja di pasaran. Datuk Pengerusi, Bernas hanya membeli 400,000 tan metrik, bersamaan 25% dari keseluruhan 1.7 juta tan metrik padi yang dikeluarkan dalam negara. Hal ini menyebabkan Bernas tak punya cukup, tidak mempunyai beras tempatan yang cukup untuk membekalkan beras seperti super tempatan 15. Ya, keperluan bulanan yang saya semak dalam laporan Bernas ialah 60,000 tan metrik sebulan, bersamaan 720 tan metrik setahun. Sedangkan Bernas hanya membeli 400,000 tan metrik saja daripada padi yang dikeluarkan dalam negara. Soalannya, apakah kenapakah Bernas tidak membeli beras tempatan daripada kilang-kilang swasta yang lain untuk mencukupkan bekalan beras super tempatan 15 ini, seperti yang semakan saya LPN dulunya pernah buat. Ya. Kita faham beras import dia tak perlukan subsidi. Peruntukan subsidi dihadkan kepada beras tempatan, hasil kisaran kilang padi tempatan saja.
Sejak subsidi beras diperkenalkan tahun 2008, ya, ratusan juta diterima oleh Bernas. Peruntukan tahun ini pun hampir 500 juta lebih, ya. Dan kelihatannya Bernas semacam mengambil jalan mudah dan lebih menguntungkan dengan membekal beras import sebagai beras super tempatan, dan pada masa yang sama Bernas menerima subsidi kerajaan. Saya juga ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri, Datuk Pengerusi, apakah di pasaran sana berlaku manipulasi jenis atau grade beras? Beras Malaysia dengan beras Thailand, macam saya sebut tadi, harga beras Malaysia lebih murah, lebih rendah, walaupun kualitinya hampir sama. Apakah berlaku dalam pasaran pemborong mengambil beras Malaysia dan dicampur dengan beras Thailand dan dijual sebagai beras Thailand? Sebab beras Thailand ni dia tak ada shilling harga. Beras kita bila digradekan ST5, ST10, ST15 ada harga shilling, itu yang saya faham. Tapi beras Thailand dia tak ada harga shilling. Tapi kerana kualiti beras kita hampir sama dengan kualiti beras Thailand, maka apa yang dibuat oleh pemborong ialah dia ambil beras Malaysia, dicampur dengan beras Thailand dan dijual sebagai beras import Thailand dengan harga tinggi, harga pasaran. Ini saya anggap sebagai satu manipulasi terhadap jenis atau grade beras. Ada dua jenis manipulasi di sini, iaitu penipuan terhadap jenis beras dan yang kedua penipuan terhadap grade beras, ya. Dalam pasaran kalau disebut super tempatan 5, maksudnya tak boleh melebihi 5% hancur. Tetapi kalau kita ambil lah hari ni, kita belilah beras ST5 ni, peratus hancurnya tu lebih daripada 5%, boleh jadi 10 hingga 15%. Jadi setakat mana aspek penguatkuasaan oleh kementerian menyedari hakikat ini di bawah perkara manipulasi jenis ataupun grade beras, ya. Untuk Pengerusi, keperluan super tempatan 15 sebulan adalah 40 tan metrik di Semenanjung, 20,000 tan metrik untuk Sabah Sarawak. Ini bermakna super tempatan 15 saja menyamai 30% daripada keperluan beras sebulan dalam negara kita. Maksudnya dalam setiap 10 kampit beras di pasaran, 3 adalah beras ST15. Isunya adalah apakah hakikatnya begitu? Saya berpendapat perbelanjaan besar kerajaan, yakni dalam bentuk subsidi, tidak dapat dinikmati oleh sasaran pengguna, seperti yang dihasratkan dalam jawapan Yang Berhormat Menteri pagi tadi ketika sesi soal jawab. Apakah tindakan kementerian dalam menangani ketirisan dan penyelewengan ini, ya? Padi tempatan saya percaya berkualiti tinggi, kilang-kilang padi juga menggunakan teknologi tinggi. Beras tempatan yang dihasilkan mempunyai kualiti yang boleh menyaingi beras import. Kementerian juga banyak mengadakan program galakan insentif, bahkan kita ada insentif pengeluaran beras lagi. Namun hasilnya ialah beras yang saya sebut tadi, super tempatan 15 yang dijual ternyata tidak mematuhi spesifikasi grade. Ini perkara yang terakhir, Datuk Pengerusi, yang saya nak sebut ialah saya masih ingat waktu mula-mula menjadi ahli Dewan Rakyat tahun 2008, waktu itu kita mengalami krisis beras sampai ada 5 kali pindaan dibuat ke atas yang dipanggil perintah beras kawalan grade dan harga, kan? Bulan Jun 3 kali pindah, bulan November 2 kali pindah. Jadi isu kawalan harga ni terkawal, ya, tapi isu manipulasi grade dan jenis beras tu masih berlaku. Tapi pada masa itu adalah kerajaan pernah berjanji untuk mengkaji semula isu monopoli Bernas. Bahkan satu kajian tentang keberkesanan Bernas itu dibuat. Saya difahamkan EPU ada melantik syarikat perunding untuk membuat kajian tersebut. Tapi seingat saya lah, sekarang tahun 2012, hasil kajian belum pernah dibentangkan. Namun pada awal 2011 tiba-tiba Bernas menerima kelulusan Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS untuk melanjutkan konsesi import Bernas selama 10 tahun lagi dan berakhir tahun 2021. Mengikut perjanjian asal 1996 hanya memperuntukkan option tempoh lanjutan 5 tahun saja. Sekarang dah jadi sampai tahun 2021. Bolehkah kementerian nyatakan apakah terma dan syarat perjanjian yang baru dalam tempoh konsesi
yang dilanjutkan sehingga tahun 2021. Apa terma dan syaratnya yang baru? Sedangkan option tahun 1996 hanya memperuntukkan tempoh lanjutan 5 tahun. Apakah tempoh konsesi yang panjang itu ada kaitan dengan pinjaman belian balik saham Bernas yang difahamkan melebihi 1,000 juta dengan kadar faedah 600 tahun? Kerana kita tahu ketika Tan Sri Said Mokhtar ambil alih daripada sebuah syarikat yang berdaftar di Hong Kong, daripada budaya generasi, kemudiannya nafas, nikmat dan segala macam, itu melibatkan transaksi perniagaan yang agak complicated. Tetapi saya cuma berminat apabila ianya dilanjutkan tempoh untuk Bernas mendapat monopoli mengimport ini sehingga tahun 2021, apakah terma dan juga syarat konsesi itu kekal sama ataupun berubah? Selepas 16 tahun, Bernas masih lagi memerlukan beras import untuk menampung kerugian operasi. Katanya kalau industri beras tempatan saja dia rugi, tapi kalau dia terus dapat konsesi import, dia boleh tampung kos dan sebagainya. Tapi dalam tempoh 16 tahun itu juga kita tengok kilang-kilang swasta tumbuh, operasinya berjalan baik, kilang baru dibina. Jadi kalau industri beras tempatan hanya menyebabkan rugi, tentulah fenomena ini tidak terjadi. Ini bermakna industri atau operasi beras tempatan tetap sebenarnya menguntungkan. Kalau begitu, apa penjelasan kementerian terhadap jumlah beras import yang sudah meningkat 2 kali ganda berbanding tempoh awal pengeswastaan? Dan tadi Ampang menyebut sehingga tahun 2021 nanti kuantiti beras import itu akan meningkat sehingga 1.5 juta tan metrik setahun. Dan ini agak bercanggah dengan beras sebagai satu security crop yang penting. Kita tak ada gula tak apa lagi, tak ada tepung tak apa, tapi kalau tak ada beras, itu isu keselamatan. Sebab itu saya percaya Yang Berhormat Menteri bersedia untuk memberikan penjelasan. Terima kasih.